Hai, Assalamualaikum dan hello semua. Selamat datang ke channel PI Tutorial. Okey, untuk video kali ini saya akan kongsikan bagaimana cara untuk membuat jadual ataupun table secara automatik dalam Microsoft Excel. Dan dalam video kali ini juga saya akan kongsikan bagaimana cara untuk menggunakan formula sum, maximum, minimum, average dan juga ranking. So, sebelum kita start tutorial, kepada yang baru mengenali channel ni, jom subscribe channel ni sebagai tanda sokongan, dan kepada yang dah subscribe channel ni, terima kasih atas sokongan anda. Okey, jom kita ke bahagian tutorial yang pertama. Yang mana untuk tutorial yang pertama adalah cara untuk membuat table ataupun jadual secara automatik. Okey, dekat sini saya dah sediakan satu contoh data yang mengandungi maklumat markah peperiksaan pelajar sekolah. Okey, dekat sini anda boleh tengok ada nama pelajar, nombor kad pengenalan dan mata pelajaran yang mereka ambil. Dan dekat sini juga ada jumlah markah keseluruhan, nilai tertinggi, terendah, purata dan juga kedudukan dalam kelas. Okey, yang ni kosong sebab nanti saya akan gunakan untuk tutorial yang kedua. Okey? Okey, untuk buat jadual ataupun table secara automatik, langkah yang pertama, kita perlu letak ataupun kita perlu klik kita punya cursor dekat sel yang pertama yang ada data kita. Contohnya macam data yang ni, sel pertama yang ada data adalah di A1. Jadi kita klik dekat sini. Okey, kalau yang ni pula sel pertama yang ada data adalah B1. Jadi kita klik dekat sini. Okey, macam yang tadi adalah A1. Jadi kita klik dekat sini. Kemudian kita ke bahagian insert. Dan dekat sini kita klik pada table. So, secara automatik dia akan keluar range yang select semua data kita. Okey, daripada A1 sampailah kepada R38. Okey, yang mana range ni adalah data yang saya nak jadikan dia sebagai table. So, kita klik OK dan dekat sini secara automatik data-data ni menjadi satu jadual. Okey, yang ni dia akan secara automatik akan menjadi warna. Yang mana warna ni kita boleh adjust dia punya grafik. Okey, so kita klik dekat sini dan dekat sini ada banyak sangat design. Okey, anda boleh pilih design mana yang anda nak dan macam saya akan gunakan design yang ni. So, kita klik yang ni dan dekat sini kita boleh tengok keluasan pada setiap sel ni tak sama. Jadi, saya akan select ke semua laju ni dan saya akan adjust size laju dia. Kita kecilkan sikit. Lepas tu, kat sini maklumat dalam kotak ni tak nampak kan? Jadi, yang ni saya akan select semula dan ubah dia punya kedudukan tulisan dia. Okey, saya akan buat dia kepada rotate text up. So, dia akan jadi macam ni. Dan dekat sini saya akan adjust size baris. So, kita besarkan size baris dan kita punya table ataupun jadual kita dah nampak cantik, dah nampak terurus. Okey, sekiranya saya nak masukkan data untuk student saya yang ke-38 dekat sini. Okey, bila saya type 38 dekat sini, secara automatik dia akan termasuk dalam table tadi. Table yang saya buat tadi. Sama juga kalau saya tambah data untuk student saya yang ke-39. Okey, dia automatik akan termasuk dalam table yang tadi. Sebab kita dah setkan dia sebagai table dan bukannya data biasa dalam Microsoft Excel. Macam yang ni, dia adalah data biasa dalam Microsoft Excel. Dan dia bukanlah data dalam jadual. Okey? Next, kita ke tutorial yang kedua pula. Yang mana tutorial yang kedua adalah cara untuk memasukkan ataupun menggunakan formula sum, maximum, minimum, average dan juga ranking. Okey, untuk formula yang pertama, iaitu formula sum. Okey, formula sum ni digunakan bila kita nak tambah beberapa data untuk mendapatkan jumlah keseluruhan data tersebut. Okey, contohnya saya nak tambah markah daripada BM1 sampailah bahasa Arab. Jadi dekat sini kita perlu type sama dengan SUM, buka kurungan dan klik pada sel yang mengandungi maklumat data. Okey, klik pada data BM1, kemudian kita tarik sehinggalah data untuk bahasa Arab, kemudian kita tutup kurungan dan tekan enter. So, secara automatik akan keluar jumlah hasil tambah ke semua ni. Dan dekat sini juga, dia secara automatik akan keluarlah
jumlah keseluruhan bagi hasil tambah untuk pelajar-pelajar yang lain. Okey, maksudnya dekat sini sebarang formula yang kita masukkan di sel 1 ni, formula tu akan secara automatik disalin di setiap sel sampailah habis table ataupun jadual kita. Okey, sama juga macam data yang kosong ni. Sebab dekat sini antara sini sampai sini kosong je. Jadi dekat jumlah keseluruhan dia automatik akan menjadi kosong. Okey, next. Untuk formula yang kedua iaitu maksimum. Okey, formula ni kita akan guna bila kita nak cari nilai tertinggi. Okey, yang mana formula tu sama je macam formula sum. Okey, kita type je sama dengan max buka kurungan. Okey, kemudian dekat sini ada number 1, number 2 dan seterusnya. Okey, yang ni kita hanya perlu klik dekat sini, dekat markah untuk BM1. Kemudian kita tarik sampailah dekat markah untuk bahasa Arab. Lepas tu kita tutup kurungan dan kita tekan enter. So dekat sini kita boleh tengok Afif Aiman Afendi ni markah tertinggi dia adalah 95. Yang mana markah ni adalah markah untuk bahasa Melayu bagi BM1 dan juga BM2. Okey. Seterusnya formula yang ketiga adalah minimum. Formula minimum ni kita guna bila kita nak mencari nilai terendah dalam sesuatu data. So, dekat sini kita type sama dengan MIN, short form bagi minimum. Kita buka kurungan dan kita select sama macam tadi daripada BM1 sampailah bahasa Arab. Dan kita tutup kurungan, lepas tu kita tekan enter. So, dekat sini kita boleh tengok Muhammad Afif Aiman ni markah terendah dia adalah 42, iaitu markah untuk mata pelajaran sejarah. Selain daripada tu, kita juga boleh tengok siapa lagi kat sini. Okey, dekat sini ada markah kosong. Roliza Samsul. Okey, mana markah dia? Okey, markah kosong dia adalah subjek BI. Kita boleh tanyalah pelajar ni, kenapa markah dia kosong? Seterusnya, purata. Okey, untuk purata ni kita menggunakan formula average. Yang mana kita hanya perlu type sama dengan average, buka kurungan dan klik pada sel markah untuk BM. Dan kemudian kita tarik je sampai markah untuk bahasa Arab. Lepas tu kita tutup kurungan dan kita tekan enter. So, secara automatik dekat sini akan ada jumlah purata markah. Dan kita tak perlulah nak type ataupun nak kira menggunakan kalkulator. Okey, seterusnya formula yang keempat adalah ranking. Yang mana untuk formula ni saya akan gunakan untuk saya tahu siapa yang mendapat kedudukan pertama ataupun nombor 1 dalam kelas dan siapa yang dapat kedudukan yang terakhir ataupun nombor ke-37. Okey, sebab saya punya student adalah 37. Okey, untuk kedudukan kelas ni kita type je sama dengan RANK, buka kurungan dan dekat sini number. Okey, maksudnya nilai yang kita perlu untuk mencari ranking bagi jumlah keseluruhan ni. So, kita klik dekat sini, kemudian kita type tanda koma, lepas tu dia ada reference. Okey, reference ni adalah untuk senarai ataupun susunan yang merujuk kepada nombor yang kita guna tadi. Macam saya menggunakan jumlah keseluruhan. Jadi, kita select semua jumlah keseluruhan ni daripada atas sampailah bawah. Lepas tu kita type koma lagi dan dekat sini dia ada order. Descending dan juga ascending. Okey, macam saya nak jumlah yang tertinggi adalah jumlah yang mendapat nombor 1. Jadi, kita akan menggunakan descending. Bagi ascending, jumlah terendah akan mendapat ranking yang pertama. Okey, so dekat sini saya akan klik descending. Jadi, dekat sini kita dah boleh tengok Afif Aiman ni kedudukan dalam kelas dia adalah nombor 6. Okey, untuk kita tengok siapa yang berada di kedudukan nombor 1 dalam kelas, kita perlu cari satu persatu kan, macam leceh. Jadi, cara untuk kita elak daripada kita mencari satu-satu macam tu, kita shortkan dia. Okey, so kita klik je dekat sini dan dekat sini kita klik pada short and filter. Lepas tu, kita klik pada short smaller to larger. So, secara automatik nombor tu akan disusun daripada nombor 1 sehinggalah nombor yang besar. So, kita boleh tengok dekat sini tempat pertama adalah Fauzana Othman.
Dan kedudukan yang kedua adalah Hazmi Azim. Dan last tak ada nama, so kita buang je. Dan kedudukan ke-37 adalah Rosli Zawawi. Dan dekat sini kita boleh tengok nombor ni dah jadi entah apa-apa sebabnya saya letak formula. Jadi kita hanya perlu buang dan adjust balik je formula. Okay. So, kita dah pun siap buat jadual secara automatik dan juga kita dah siap masukkan formula sum, maximum, minimum, average dan juga ranking. Jadi, itu sahaja perkongsian saya kali ini. Sekiranya anda rasa video ni bermanfaat dan berguna kepada anda boleh share video ni kepada kawan-kawan anda. Dan sekiranya anda mempunyai cadangan untuk next video, anda boleh komen di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe channel ni, okay? So, Assalamualaikum dan bye semua.